Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan pelajaran saya dalam majlis ini. Saya menghadirkan YGP DIPG Sekolah Menengah Teknik Serampai. Saya nak ambil peluang di sini untuk berkatakan ada 3 perkara di sini. Banyakkan berfokus pada Sekolah Menengah Teknik dan Vocational. Kalau kita fikirkan sekarang, Sekolah Menengah Teknik dan Vocational sedang melalui masa zaman perubahan yang kita katakan dramatik juga. It takes the dedicated minister nak mengaku bahawa sekolah menengah vocational yang dulu tertutup di kurang tahun 16-17 dibawa balik sekarang mengatakan bahawa sekolah vocational mempunyai peranan dalam sistem pendidikan sekolah. Satu ketika dulu ditutup, diganti dengan sekolah menengah teknik. Sekarang baru disedar bahawa apabila datang pekerja-pekerja daripada negara-negara jiran melempah di sini, baru kita tahu bahawa kita memerlukan kategori pekerja-pekerja seperti ini. Pernah seorang pegawai dulu mengatakan bahawa sistem sekolah menengah vocational yang kita jalankan dulu melahirkan pekerja-pekerja yang kemahiran mereka bawa pekerja yang saja. Elok kita bawa pekerja dari negara asing untuk melakukan pekerja. Sekarang kita dah tahu apa pesan. Sekarang ni nampaknya sekolah menengah teknik dan vocational nak diaktifkan balik, dan vocational sekarang dah diwujudkan semula. Sekolah teknik jadi sekolah vocational. Takut yang saya bimbang di sini ialah apa yang dikatakan sekarang merupakan retorik semata-mata, tak punya substance. Kita tengok sejak 20 tahun dulu bila ditutup sekolah menengah vocational diganti sekolah menengah teknik, the learning aspect of student yang berminat dalam bidang-bidang yang lain seperti Profesor Melipia sekali tadi terlalu tertumpu pada sains dan matematik sehingga lupa pada aspek yang mereka minat. Jadi peluang untuk mereka belajar tidak bidang pelajaran yang tertentu telah lebih sekarang kerana sistem kita ditumpang. Jadi kita minta jangan terlalu banyak retorik, kurangkan kalau seperti banyak substance. Fikirkan apa yang patut kita lahirkan sebagai tenaga kerja mahir kita dan jadikan sekolah vocational ini sebagai satu alternatif dalam sistem pendidikan kita yang mempunyai standard sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan kita faham semenjak belakangan ini kerajaan telah mengenalkan minimum pay ataupun jadi minimum. Jadi sekolah-sekolah vocational yang melahirkan pendidikan kemahiran ini tidak bimbang lagi. Jadi saya minta untuk aspek seperti itu supaya kita kaji di dalam. Baru-baru ini dikenalkan pula college vocational. Takut jadi retorik dari sekali. Tukar nama tapi perkara yang sama masih berlaku. Yang kedua, selama ini kita banyak menumpukan kaedah pengajaran kita kepada objektif approach. Ya. Sehingga guru-guru perlu mencapai objektif ini dalam kurikulum mereka. Selesaikan sekadar mata pelajaran. Objektif approach dalam kurikulum ini telah dikritik berpuluh-puluh tahun lalu. Kalau kita baca buku Lawrence Stenhouse dalam Introduction to Curriculum and Research Development, dia nak katakan kita cuba ulang begitu proses approach. Dia pun cadangkan begitu. Dia boleh faham sesuatu proses itu dengan mendalam daripada mengingati dan bagi cikgu pula menyelesaikan segala perkara itu objektifnya. Ya. Jadi kita cubalah usul di dalam sekolah teknik vocational pindahkan daripada proses objektif approach ke proses yang mengemphasiskan kepada competency, CPL, competency based learning, supaya mereka ini tak pandai dengan kita, bukan tak pandai dengan mereka pandai, tapi mungkin ada sesuatu kelemahan dalam sistem pengajaran. Kita backward tu competency based learning. Negara-negara jiran seperti Malaysia rupanya, mereka panggil sekolah vocational sebagai sekolah kejuruan. Keadaan juruan itu sendiri menamakan competency. Dan yang ketiga, seperti yang kamu singgung tadi, bahawa ini kaedah-kaedah dialog ini menggunakan ethnographic, participant observation and so on.
dan input-input yang dapat ini saya mintalah kalau boleh biar kita buat satu conclusion merupakan satu kajian yang exhaustive, elak daripada selektif. Kerana dalam kajian akademik biasalah observation, ethnographic, case study, apa semua. Kadang-kadang aku tengok itu dalam keputusan dan kesimpulan itu selektif. Yang saya suka dan tak suka tak ambil. Kalau exhaustive bermaksud dikaji semua input, gunakan coding dan sebagainya yang baru yang modern dengan sistem komputer input NVO lah apa semua. Come up with a conclusion yang exhaustive. Ini dia